Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada pagi ini 20 Muharram 1444 bersamaan 18/8/22, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hakadha Ashu Ma'al Quran. Hakadha Ashu Ma'al Quran, demikianlah mereka hidup dengan Quran. Kita nak ambil mencari garis panduan bagaimana kita nak memahami Al-Quran. Apa yang sepatutnya kita dengan Al-Quran, itu dia panggil dari sudut kaedah dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincangkan makna tadabbur. Kesimpulannya, at-tadabbur wa tafakkur wa tafahum, iaitu kita berfikir dan kita faham. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa kepada kita. Maka kita kena belajar ilmu tafsir. Ulama tafsir kata ini macam ni maksud dia. Kemudian kita tadabbur, kita fikir apakah yang kita nak kata dan apakah yang sepatutnya kita lakukan dan apakah yang sepatutnya kita faham dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita ini. Karena itulah yang dikatakan tafakkur wa tafahum. Kita fikir dan kita faham. Kita fikir dan kita faham. Maknanya bukan qiraah mujarradah, mutlaqah, baca saja tak tahu apa. La, kita kata kita nak baca dan kita nak faham apa yang kita baca. Itulah yang sepatutnya insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa yang kita baca pada waktu pagi dalam buku kita ni. Zikir pagi dan petang sudah ada. Araknya para jemaah, para pelajar sentiasa baca zikir ni. Ikut semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, rezekikan kami, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang termanfaat, yang paling manfaatnya yang kita belajar, ilmu memahami kalamullah. Karena itulah garis panduan, itulah panduan hidup kita. Bila kita kata kalamullah, makanya kita nak Allah SWT memahami apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tak faham apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dalam ayat-ayat ini, maknanya kita hanya sekadar baca, tapi kita tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka para jemaah sekalian, sangat penting, sangat mustahak kita belajar supaya kita boleh memahami apa yang nak disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itulah yang dikatakan tadabbur. Yang kedua, kita minta rezeki yang halal, yang rezeki yang baik, yang sesuai dengan kita. Kalau tak sesuai dengan kita, nanti kita pula jadi lara, jadi takabur, sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Maka kita mengatakan inilah satu kerugian yang amat besar yang berlaku kepada diri kita. Kita dapat harta, kita menjadi hamba harta. Bukan harta itu menjadi jalan, memberi ruang kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa bertafakur
sentiasa bertadabbur, sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri, kita guna pada jalan yang betul. Yang ketiga yang kita nak minta dengan Allah Azza wa Jalla, wa amalan mutaqabbala, iaitulah amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita lakukan amalan, kita nak Allah kabulkan. Tak ada faedah kita beramal tidak dikabulkan. Maka syarat-syarat qabulul amal itu sangat penting. Syarat-syarat qabulul amal itu sangat mustahak untuk kita sama-sama cari, sama-sama kita hayati. Sebab kalau amalan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berada dalam kerugian. Beramal tapi tidak mendapat pulangan yang besar. Baik para jemaah sekalian, ana rasa yakinlah, insya-Allah, kita kata insya-Allah, para jemaah telah menghafal doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Disebut salah seorang daripada ulama tafsir, ketika dia baca, setelah dia hurai ayat-ayat, kemudian dia berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana engkau beri kefahaman, fafahamna Sulaiman, diambil daripada itu, sebagaimana engkau beri kefahaman yang baik kepada Sulaiman, fafahimni, ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kepada aku juga dapat memahami kalam kata-katamu, ya Rabbal Alamin, ya Ar-Rahman Rahimin. Baik pada jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita, iaitulah di bawah tajuk yang kedua, memahami tadabbur melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya dan kepentingannya sebagaimana yang telah dihuraikan oleh para ulama Islam kepada kita. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah menghuraikan kepada kita kepentingan yang tersebut. Jadi kalau kita rasa sangat penting, kalau kita rasa mustahak, maka kita kena belajar memahami apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut amalinya, dari sudut praktikalnya. Kita kena belajar hak Nabi kita buat. Alhamdulillah. Balik kepada kitab kita, hakaza ashu ma'al Quran. Demikianlah orang-orang salafus salih hidup dia dengan Quran. Bagaimana cara mereka bertadabbur, bagaimana cara mereka mendapat manfaat yang besar daripada kitab Allah Azza wa Jalla ini. Tajuk kita At-Tadabbur fi Sunnatin Al-Syarifah. Tadabbur, kisah tadabbur dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tadabbur dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fi Sunnati Syarifati ma la yuhsa. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali gedung-gedung ataupun khazanah-khazanah tadabbur amali, tadabbur secara amali yang perlu kita kumpulkan, yang perlu kita dedahkan, yang perlu kita cari untuk menjadi garis panduan dalam hidup kita ini, insya-Allah. Kita mula daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Kemudian sudah pasti kita akan cari contoh-contoh daripada salafus salih, dari kalangan bermula daripada kalangan sahabat dan orang-orang lain sehinggalah kepada ke zaman kita hari ini, insya-Allah. Para jemaah sekalian, satu kisah, menarik kisahnya. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, satu hari dia solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin, satu malam. Nah, ini fakta ni. Ini penting. Zata yaumin zata lailatin, itu maklumat. Aku solat sama Nabi satu malam. Faftatahal baqarata. Nabi kita mula selepas daripada baca Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah.
yarka'u indal mi'ah. Aku duk ingat ke fakultu cukup 100 ayat Nabi kita akan rokok lah tu. Nak tenangkan hati ni. 100 ayat dia rokok. Sampai ayat ke 100 summa madha. Terus Nabi kita tak berhenti. Fakultu yusalli biha fi raka'atin. Boleh jadi rakaat yang pertama ni Baqarah. Famadha. Allahu Akbar. Sudahlah. Fakultu yarka'u biha. Boleh jadi Nabi kita akan berhenti dengan ni? La. Summa iftatahan nisa. Habis Baqarah dia masuk surah An-Nisa. Fakultu iftataha Ali Imran. Faqara'aha. Summa iftataha An-Nisa. Mana dia tertib. Fa yaqra'u mutarassilan. Anaknya. Dahlah panjang. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Yaqra'u mutarassilan. Nabi kita baca secara mutarassilan, secara perlahan. Bukan kata baca laju, nak habis surah. Tak. Dia baca perlahan. Ayat demi ayat demi ayat. Iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Ini yang kita pentingnya. Bila Nabi kita lalu jumpa ayat yang menyebut tentang tasbih, dia bertasbih dulu. Wa iza marra bi su'alin sa'ala. Bila sampai kepada ayat tentang nikmat, tentang syurga, sa'ala, dia berhenti dulu. Dia minta, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma atini. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awwaza. Apabila dia jumpa ayat ta'awuz, ayat ta'awuz mana minta perlindungan, ayat tentang azab, tentang neraka, Nabi kita minta perlindungan. Ila akhiril hadis, sampai ke akhir hadis. Hadis ini rawahu Muslim, dalam kitab ni kata. Maka para ulama hadis kata ta'ammal, memperhati qaula Huzaifah. Huzaifah kata apa tadi? Yaqra'u mutarassilan, ay mustahdiran, mutafahiman. Maknanya dia pergi, dia tak laju. Dia akan beri setiap masa. Jumpa ayat tentang azab, na'uzubillah. Jumpa ayat tentang nikmat, Allah merzuqni, Allah ma'atini. Itu cara bacaan orang yang faham. Ini pentinglah dalam sejarah kita ni. Bila kita boleh faham, insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan baca secara ayat demi ayat dan kita infial bersama dengan ayat itu. Maknanya ada respon kepada ayat itu. Baca ayat ni, Allah merzuqni. Bila baca ayat azab, kita akan rasa menggigil, takut kita, dan kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang katakan kita dengan Quran hayy, hidup, bukan kata baca tak tahu apa. Mudah-mudahan mungkin para jemaah akan kata, tak apalah ustaz, dia faham. Kita yang tak faham ni, bila tak faham ni, kita kena ambil langkah-langkah yang boleh menyebabkan kita faham. Itu penting. Di antara langkahnya apa yang kita nak buat, sekurang-kurangnya kita ada Quran di tangan kita, ada tafsir. Ini tafsir yang saya tonjolkan ni secara mudahnya, tafsir pimpinan Ar-Rahman di antaranya. Sebab dia ada nota kaki di bawah tu, ada huraian. Dia cerita, ada kadang-kadangnya dia kait dengan sebab nuzul, ada kalanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa, walaupun ringkas. Mungkin ada Quran lain lebih panjang, tapi Quran ni sekurang-kurangnya kita ada maklumat untuk memahami ayat itu. Alhamdulillah. Dan dia kalau tengok dalam tafsir pimpinan, dia ada kurungan. Dalam kurungan itu huraian. Tengah-tengah tafsir itu ada terjemahan, tu ada kurungan, 2 kurungan, itu maknanya itu huraian. Bolehlah mana-mana ya, tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta Al-Quran, mana-mana tafsir yang kita rasa selesa, silakan. Mana-mana tafsir yang kita rasa selesa, baca ya yang tu, tak apa. Jadi kalau kita baca mujarrad, tak jumpa. Baik, itu satu cerita. Maknanya ini di antara keberkatan Allah Ta'ala beri waktu Nabi SAW, qara'a hadhihi tiwal mutarassilan,
Dia boleh baca surah yang panjang itu secara perlahan dengan penuh ketelitian, dengan penuh tadabbur. Itulah Nabi SAW. Maka Nabi kita bagi garis panduan. Berapa lama baca Quran, tempoh yang paling minima ataupun yang paling laju kita boleh pergi. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'a al-Quran fi aqal min thalathin. Kamu tak akan dapat faham siapa dia boleh khatam Quran kurang daripada 3 hari. Artinya kita kena baca 1 hari 10 juzuk. 1 hari 10 juzuk itu mutarassilan lah. Orang panggil tartil. Tapi kalau kita nak laju lagi boleh je. Itu yang diceritakan Imam Syafi'i. Kalau bulan Ramadan, dia baca Quran sekali khatam pagi, siang, sekali lagi khatam malam. Cukup dengan masa yang dia ada. Allah Ta'ala beri keberkatan kepada dia dan kelajuan yang dia ada. Tapi bila dia nak tadabbur, bila dia nak cari masalah, pernah orang tanya dia tentang satu masalah, dia kata amhilni salasin. Beri kepada aku masa 3 hari. Maknanya rahimahullahu taala wa radhiya anhu, Muhammad bin Idris al-Imam, dia minta 3 hari. Kenapa? Sebab dia nak baca Quran 3 hari. Mana hari pertama 10 juzuk, hari yang 2 10 juzuk, hari 3 10 juzuk. Dia nak cari di manakah ayat Quran yang berkait dengan masalah yang dia boleh istinbat kepada hukum daripada masalah yang orang tanya tadi. Subhanallah. Itulah dia panggil para ulama. Allahumma kama fahamta Sulaiman fahimna. Ya Allah, sebagaimana engkau beri kepahaman kepada Sulaiman, berilah kepada kami kepahaman. Allahu Akbar. Baik. Itu dipanggil 3 hadis ni dalam Abi Daud. Ada lagi satu kisah. Dalam hadis yang menceritakan dalam kitab Sifatus Salah, dia kata, wa qad qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan bi ayatin yuraddiduha. Pernah Nabi berdiri satu malam je, dia ulang ayat, satu ayat je dia ulang sampai pagi. Iaitu ayat in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'azzibhum, ya Allah, sekiranya engkau mengazabkan hamba-hambamu ni, fa innahum ibaduk, mereka tu hambamu. Mereka bukan ada kuasa, mereka bukan ada kekuatan, tak ada kekuatan. Hambamu lemah, dhaif. Wa in taghfir lahum, sekiranya engkau beri keampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah perkasa lagi bijaksana. Jadi kata di Abu Zar, satu ayat je Nabi kita selalu ulang ayat ini dengan menangisnya, dengan penuh perasaannya, semata-mata kerana apa? Kerana nak minta pertolongan kepada umat dia, dengan rayuan dia, ya Allah, sekiranya engkau azab mereka, mereka hambamu. Tapi kalau engkau beri kemaafan kepada mereka, engkau maha perkasa, tak rugi, tidak menunjukkan kelemahan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi berkata, inni sa'altu Rabbi Azza wa Jalla asy-syafa'ah li ummati. Dengan ni tuan-tuan, sa'altu Rabbi Azza wa Jalla, aku minta dengan Allah, dengan Tuhanku Azza wa Jalla, minta apa? Syafa'ah li ummati. Minta syafaat, pertolongan kepada umatku. Fa'ataniha, Allah Ta'ala akan beri kepada aku. Wahya na'ilatun insya'Allah. Nabi SAW bagi tahu, umat aku akan mendapat syafaatku, pertolongan pada hari kiamat, insya'Allah. Man la yusyrik billahi syai'a, mereka yang tidak melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu. Ini sangat mustahak, sangat penting. Dalam hidup kita ni, kita mesti jaga supaya tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau berlaku syirik, bermakna apa? Bermakna orang tu akan gugurlah amalan dia, gugurlah kehidupan dia, dia tidak akan dapat bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan syafaat li ummati. Nabi kita ni sentiasa ingat kepada umat dia. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita daripada kisah-kisah tadi kita dapat faham kelebihan tadabbur dan kepentingan dia. Kelebihan tadabbur dan kepentingannya kita bertadabbur. Maka at-tadabbur huwa miftahul fahmi li kalamillah. Tadabbur itu adalah merupakan kunci untuk memahami kalam Allah. Kunci untuk pahami kalam Allah Ta'ala. Yaqulul Imam Az-Zarkashi, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah Ta'ala dalam kitab dia Al-Burhan. Al-Burhan fi ulumil Quran. Dan bagi para pencinta Al-Quran, khususnya para asatidah, para pengkaji, dia kena baca kitab ni. Al-Burhan fi ulumil Quran. Menarik. Dikata tukrahu qiraatul Quran bila tadabburin, maka makruh, maknanya tidak baik baca Quran saja tanpa tadabbur. Itulah yang dipahami daripada hadis Abdullah bin Amru tadi, la yafqahu man qara'al Quran fi aqal min salasin. Siapa dia baca Quran laju, dia boleh khatam kurang daripada 3 hari, maka dia tak akan faham, tak dapat faham sebab terlalu laju. Terlalu laju. Zammahum bi ihkamil alfazihi wa tarki tafahumi li ma'nahi. Jadi Allah Taala tegur, Nabi kita tegur orang yang ihkam bi alfaz, duk jaga ke lafaz. Siapa kata orang apa ni melepak lidah ni, jaga makhraj, itu bagus. Jangan salah faham pula, oh ustaz ni anti tajwid. La. Maknanya kita tumpukan tu saja maksud dianya. Wa tarki tafahumi li ma'ani, tetapi mereka tidak mengambil peluang, ambil masa untuk memahami makna Al-Quran itu. Maka itu tak jadi. Jadi kita naknya baca, pergi kepada faham. Itu yang anda sebut dalam siri yang lepas. Kita kata kita ambil peluang, kita mengaji Quran, baca, tapi ambil juga satu masa, setiap hari 1 ayat, 2 ayat, kita baca nak memahami. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan naik taraf. Itu kata Zarkashi lagi. Wa ha huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasifu, Nabi pernah mensifatkan satu golongan yang baca Quran tapi tak sampai ke hati. Maka Nabi kita cela golongan ini. Dia kata apa? Yakhruju nasun min qibalil masyriq. Akan keluar, akan datang sekumpulan manusia daripada sebelah masyriq. Sebelah timur. Sebelah timur tu Nabi kita tunjuk ke arah, adalah hahuna fitnah tu. Tunjuk ke arah tertentu. Ada ulama kata dia tunjuk ke arah sebelah Iraq. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Dia baca Quran tak lebih daripada ni halkum dia ni. Maknanya baca setakat mulut lah, tak masuk ke dalam. Hatta yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Orang ni boleh keluar daripada agama sebagaimana terkeluarnya busur daripada panah. Hadis ini dalam Bukhari. Maksud dianya wal muradu la tasilu ila qulubihim. Bacaan itu tak sampai ke dalam hati, wala yata'assaruna biha, dan tidak terkesan dia dengan Al-Quran. Yakni wallahu a'lam annahu la yatafaqahun. Mereka tidak memahami Al-Quran itu sehingga sampai ke dalam hati. Wa inna ma yaqifu 'inda mahallil aswati wal huruf. Mereka berhenti di huruf dengan suara je. Suara kuat, tapi tak sampai ke hati. Wa huwa alladhi yashtariku fihi man yafham wa man la yafham. Manakala setakat kita baca huruf saja, orang tak faham pun boleh baca, yang faham pun boleh baca, tapi kita nak naik upgrade, naik taraf supaya kita dapat memahami makna Al-Quran itu sendiri. Jadi hadis ni besar perbincangan dia. Kerana itulah Al-Imam Asy-Syatibi bincang dalam kitab dia I'tisam. Sekarang ni dia panggil hadis Khawarij. Orang yang baca Quran tak sampai ke hati.
dan mereka ini jadi pemberontak akhirnya. Ada setengah orang ni dia salah guna hadis ni. Dia guna hadis ni, hadis Khawarij yang baca Quran tak masuk hati ni. Dia kata apa? Inilah golongan yang berbahaya zaman kita ini, golongan yang mendakwa nak balik kepada Quran dengan sunnah Nabi SAW. Kita kata salah tempat tu ya akhi. Wahai para pendakwah, benci kepada orang berpada-pada. Orang ajak kita balik baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran. Kita bagi kata ini golongan Khawarij yang disebut oleh Nabi SAW. Yamruquna minad din. Mereka menamakan, melabelkan orang-orang yang ajak kita baca Quran, ajak kepada sunnah Nabi ini dengan gelaran yang diberi kepada Khawarij. Kita kata hati-hati. Hati-hati. Orang dah ajak kita baca Quran, kita perli main. Kita pula buat pula satu kaedah yang mengatakan bahawa siapa yang berpegang dengan Quran boleh bawa kepada sesat, yang menyebabkan orang takut nak baca Quran. Orang takut nak belajar, nak memahami Quran, maka berjayalah apa yang disebut oleh penjajah. Penjajah bila dia datang ke negara umat Islam, dia nak jajah, di antara perkara yang mereka nak, iaitulah hujrul Quran, nak jauhkan masyarakat daripada Quran. Apa makna hajrul Quran? Sebagaimana kata Ibn Katsir, kita dah huraikan dalam siri yang lepas, hajru tadabburuhi wa tafakkuri fi, mereka tak lagi bertadabbur Quran, mereka tak fikir tentang apa yang ada dalam Quran, mereka tidak lagi beramal, melaksanakan Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan dalam hidup. Hanya Quran diberi peluang untuk bertabaruk, ambil berkat dengan dia. Dan kadang-kadang kita hari ni pun kita tengok satu fenomena, bila pelajar-pelajar kita tahfiz Quran ni, nak khatam Quran, penuh depan dia tu tong-tong air. Kita kata akhirnya tong yang mendapat faedah, kita yang ni tak dengar pun. Orang tu baca Quran, tongnya tolong dengar daripada pagi sampai ke malam. Kita mengatakan adalah dari sudut bacaan Quran itu, tapi janganlah saja satu budaya. Pelajar-pelajar kita nak khatam Quran, kata hafalan Quran, nak ambil syahadah dia, kita hidup sibuk, hidup tak ada tong air situ pula. Kita kata subhanallah, begitulah manusia. Mereka mengagungkan Quran tidak dengan cara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya. Perkara itu khilaf lah. Baik. Wa thabata an Ibn Mas'ud, satu kisah daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang tokoh sahabat yang hebat dalam bidang Al-Quran. Dia kata apa? Seorang laki-laki bagi tahu kepada Ibnu Mas'ud. Dia kata, inni la aqra'ul mufassal fi rak'ah. Aku baca surah mufassal. Surah yang akhir lah. Ada ulama kata daripada surah Qaf sampai akhir ni, aku baca satu rakaat, dia kata. Berapa juzuk tu? 3 juzuk mungkin. Qala Abdullah hadza ka hadza syi'r. Muni baca macam-macam syair je. Orang baca syair tu angguk-angguk tak tahu apa dia. Laju. Inna aqwaman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Jadi ada di kalangan manusia yang baca Quran tak lebih daripada halqum. Mana dia baca setakat mulut je. Lakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fi nafa'. Kalau kita baca Quran itu masuk dalam hati kita, itu yang memberi manfaat. Jadi yang kita nak sekarang ni, sebagaimana kita nak minta Quran itu melekat dalam hati, sama ada kita boleh hafal dia ataupun kita memahami isi kandungan dia dengan cara kita belajar Al-Quran, kita kata itulah kelebihan yang besar. Seorang lagi tokoh Al-Quran nama dia Al-Ajurri. Al-Ajurri ini menarik. Dia ada sebuah kitab nama dia Adabu Hamalatil Quran. Adab orang yang hafal Quran, orang yang mengaji Quran, apa dia adab. Maka dia kata dia bawa di akhraja, dia bawa riwayat ini daripada Ibnu Mas'ud, qala la tansuruhu nasrad daqal. Mu jangan baca Quran tu macam kita jemur buah tamak gitu je. La tahudzuhu hazzaz sya'r. Mu jangan baca macam baca syairnya. Qifu inda ajaibihi. Bila kita baca Quran jumpa benda yang pelik, yang ajaib, yang Tuhan sebut tentang laut ke, tentang langit ke, tentang angkasa ke, tentang apa, qifu, berhenti di situ. Fikir apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Satu. Wa harriqu bihil qulub, dan biarlah hati kita tu bergerak, berfikir. La yakum hammu ahadikum akhir surah. Mu janganlah jadi dia agenda besar dianya duk mikir nak habis surahnya tanpa ada fikir.
Itu menarik. Maka kata di para ulama lain, wat tartil mustahabun litadabburi wa ghairihi. Tartil, baca Quran secara perlahan ini, satu ayat itu penting untuk kita bertadabbur dan juga untuk kita baca, untuk kita memahami Quran. Qalu yustahabbu tartilil a'jami. Ini kadang-kadang baru kita nampak. Eloknya tartil kita baca cara berlagu tu bagi orang a'jami, orang ajam yang tak tahu makna. Li'anna zalika aqrabu ila at-tawqir wal ihtiram. Sekurang-kurangnya dia lebih memahami, lebih menghormati Quran itu bila dia dengar lagunya, dia rasa takjub dengan kalam Allah. Tapi jangan main-main. Dan dia juga akan beri kesan kepada hati manusia. Cuma sekarang ni orang buat lagu Jawa dan lagu Arab lah mesti, itu tidak bagus. Lagu Arab ni dia orang panggil, bahasa orang kampung dia panggil tikah ataupun menjampuk gitu. Bila kita baca Allah tak tahu apa makna. Anda ingat ayah saja rahimahullah ta'ala cerita. Dia kata ada seorang dulu, dia ni kalau baca Quran sampai orang bertempik. Suara dia sedap sangat. Sekali dia baca, walahum azabun azim. Bagi mereka tu azab yang sangat dahsyat. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Dia duduk bawah ni dengar suara tak tahu makna. Allah, sedapnya. Subhanallah. Orang cakap azab, kau kata sedap. Apa benda yang kau faham ni sampai peringkat azab pun tak tahu. Asyik duk kira suara lagu je. Sama juga orang Arab kalau tengok dalam video-video lama, syekh-syekh kita baca Quran, dia panggil haflah. Kalau dalam haflah sudah bunyi macam-macam, bising. Sedangkan patutnya kita baca Quran tu kita tadabbur, kita perhati, kita lihat. Iza quri'al Quranu fastami'u. Bila baca Quran kamu dengar, dia duduk main asyik duduk. Betul lah Allah tu, tapi tak kena pada tempat. Dia panggil tidak kena kepada tempat, maka suasana itu tidak betul. Baiklah, kata di Syekh dalam kitab Zadul Ma'ad, la syai'a anfa'u lil qalbi, tidak ada suatu perkara yang beri manfaat kepada hati min qira'atil Qur'ani bit tadabburi wat tafakkur, daripada seorang tu baca Quran dengan tadabbur dan tafakkur, fa innahu yurisul mahabbata wasyauq wal khauf wal raja' wal inabah. Bila kita baca Quran dengan tadabbur, dia akan mari kerinduan. Kita rindu kepada nak faham apa yang Allah Ta'ala sebut. Ketika itu kita merindui untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita akan rasa takut, mengharapkan, sebab dalam Quran itu merangkumi semua perkara. Ada khauf, ada raja'. Ada kalanya targhib, menggalakkan kita untuk bertemu dengan Allah, untuk sampai ke syurga. Ada tarhib, dan ada juga amaran daripada jangan sekali kamu melakukan perbuatan yang boleh terjebak dengan neraka, wal iyazu billah. Maka apabila kita baca Quran tak faham, Allah Ta'ala buat satu analogi, bandingan yang agak berat. Yang agak berat, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Jumu'ah. Biasanya ada imam baca hari Jumaat. Surah Al-Jumu'ah ayat 5, Allah kata apa? Mathalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allahu Akbar. Bandingan orang yang pegang kitab Taurat tapi dia tidak beramal, seperti dongki yang duk pikul kitab. Masya Allah. Dongki ni macam lori lah zaman kita hari ni, van, anak lori tu. Kita letak atas tu kitab. Dia tahu apa? Tahu bawa pergi sana pergi sini. Kita pegang kitab Quran di tangan kita tapi kita tak faham. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Itu panjanglah. Yang pentingnya Allah Ta'ala buat analogi bandingan di sini, man hammalahu kitabahu. Allah Ta'ala beri kitab supaya dia beriman, dia bertadabbur, dia beramal, dia dakwah orang kepadanya. Summa khalafa zalik. Kemudian dia menyalahi apa yang dalam Quran itu. Wala yahmilu illa ala zahril qalbi. Dia boleh hafal saja, boleh baca saja,
bighairi tadabburin wala tafahumi wala ittiba'. Tak fikir, tak tadabbur, tak ikut arahan ayat-ayat yang disebut tentang halal, haram, dosa, pahala, maka orang ini dianggap seperti dongki wal iyazbillah. Kenapa Tuhan banding dengan dongki ni dengan hemah ni? Hemah ni di antara hayawan yang tak cerdik, bodoh dia. Tapi dia rajin. Anak duduk negeri Arab suka tengok budak-budak dongki ni budak-budak main naik atas belakang dia main-main. Dia pun sebab tu dia di antara hikmah kenapa dongki tidak boleh dimakan. Sebab dia bodoh, tak cerdik. Kita tak makan dongki ni pun boleh tahan juga, tak apa cerdiknya dah. Jadi kita ingatlah bahawa ini sangat penting para pelajar sekalian untuk kita memahami Al-Quran. Kemudian kita tengok sikit di antara tadabbur dengan tilawah. Bainat tadabbur wa tilawah, di antara tadabbur dan tilawah. Untuk menyatakan kepentingan baca Quran haqqat tilawah, baca dengan betul-betul bacaan, maka dalam kitab Miftah Daris Sa'ari kata apa? Haqiqatut tilawah, hakikat baca Quran itu iaitulah at-tilawatul mutlaqatut tamah. Baca dengan mulut dan hati berfikir tentang makna dia. Itu dia panggil. Sebab baca tu salah satu daripada cara baca. Tapi hakikat sebenarnya selepas pada kita baca dengan mulut, hati berfikir dan diikuti dengan beramal dengan dia. Maka tilawah itu wasilatun wa tariqatun. Baca Quran dengan mulut itu, itulah wasilah. Alat jalan nak menyampaikan hati. Macam mana kita boleh sampaikan hati kalau kita tak baca? Kena baca. Baca dulu. Maka tapi maksud sebenar daripada bacaan itu iaitulah bacaan dengan hati dan diikuti dengan amal dengan anggota. Karena itu ana buat kesimpulan kepada para jemaah, iaitu al-qiraah, baca Quran itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama dia panggil baca dengan lisan, baca dengan mulut saja, itu pun satu kebaikan. Yang kedua kita baca dengan hati, iaitu dia panggil ilmu tafakkur tadabbur. Kemudian kita baca dengan anggota kita, iaitulah amali. Kenapa kau tak ambil ni? Riba. Riba ni dalam Quran kata haram, maka saya tak nak ambil benda yang haram. Kita berhenti setakat tu. Kenapa tak buat benda ni? Ini rasuah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Aku tak ambil. Kenapa ni? Allah Ta'ala sebut apa ni? Kenapa orang cakap hina orang, kita tak boleh? Asal apa ni? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, ada adab kita berinteraksi, bercakap. Kita kata Masya Allah. Jadi Quran itu ada adab, ada hukum, ada perintah, ada larang. Jadi kalau kita tak berhenti setakat tu, baca Quran kuat, tapi mengata orang pun kuat juga. Kita kata di mana ayat Quran dengan hidup kita? Allahu Akbar. Maka kita tahulah kepentingan at-tadabbur wa tilawah. Dua-dua itu penting. Kena baca dan kena tadabbur. Baik, sebagai kesimpulan kepada penutup, kita nak beza juga di antara at-tadabbur wa tafsir. Ini penting ni. Ramai orang duduk keliru. Tadabbur ni tafsir ke? Tak. Hunaka man yafham at-tadabbur al-Quran ala annahu tafsir. Dia kata tadabbur tu tafsir Quran. Lah. Ada perbezaan. Tafsirul Quran, kita nak faham maksud ayat. Maksud ayat itu nak faham apa dia? Nak faham ayat, Tuhan kata, contohlah kita kata, yang selalu disalahgunakan oleh orang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu sembah Allah sehingga kamu yakin. Bila sudah yakin, tak payah sembah. Maka apa makna sebenar? Makna sebenar ulama tafsir kata al-yaqin bermakna al-maut. Mu sembah Allah Ta'ala sehingga datang mati. Maknanya selagi mu hidup, mu kena sembah Allah Ta'ala. Mari geng-geng ajaran Sa'fuq Batiniyah ni dia tukar ayat. Dia kata kita kena solat ni sehingga yakin. Bila kita dah naik martabak yakin, martabak dia punya makrifah, tak payah solat. Itu untuk orang bawah-bawah. Untuk tausiah tak perlu lagi. Kalau nak solat je, dia tak solat di masjid kampung dia. Dia pergi solat di masjid haram Mekah tu. Punyalah haru dia punya huraian cukup dahsyat. Maka itu penting. Pentingnya tafsir. Tafsir ini mesti dipahami ayat itu sebagaimana dipahami oleh ulama tafsir yang muktabar.
Cuma barulah kita nak kita dari sudut maghza amali, kita tadabburnya bahawa pentingnya kita hidup di atas landasan Islam. Bagaimana kita nak sampai beribadat sampai kita mati, di sini kita penting sangat amali dalam hidup kitanya. Kita kena fikir apakah wasilah, apakah cara, apakah sebab yang boleh kita beristiqamah sampai kita mati. Maka kita cari wasailul istiqamah alal haqi. Apakah cara kita nak beristiqamah di atas jalan yang benar. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Huwa samaratu, kesan daripada memahami Quran dan tafsir, dia mari ilmu tadabbur. Ini penting. Maka tak boleh kita tadabbur sendiri-sendiri. Tidak. Kalau ada orang tadabbur sendiri, dia akan keluarlah benda yang pelik. Dulu masa tahun 90-an ataupun lebih sikit, anda tak ingat secara fakta tahun, ada seorang pengkaji ni, konon-kononnya dia boleh bawa i'jazul Quran. Keluarlah Quran dan sains, Quran dan sains, Quran dan sains. Ada orang duduk di sebelah Turki, tak apa lama nama tak sebut ni. Akhir-akhir ikhtisar hari ni mana ada di senyap. Rupanya ada masalah dari sudut dia punya tapak ilmu tafsir itu. Maka kita kena, bila kita nak belajar tentang Quran tadabbur ini, kita kena tengok kepada background ataupun asas kepada guru yang nak mengajar itu. Jangan semua orang pergi ambil, kita masuk dalam perkara yang tak boleh. Maka kerana itulah kata ulama, amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Siapa dia tafsir Quran dengan otak dia saja, itu haram. Semalam bila saya sebut tentang contoh yang dahsyat, seorang yang kahwin 9 orang tu. Ingat tak? Dia kahwin 9 orang sebab dia ambil ayat Quran. Mana Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mengkahwinlah orang perempuan yang kamu suka 2, 3, 4. Jadi 2 campur 3 campur 4. Boleh 9 orang dia kata kahwin. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kalau kamu mampu, kahwin 2. Tak cukup 2, 3. Tak cukup 3, 4. Lebih tu tak ada. Dia pergi campur. Ini masalah kita. Itu dia panggil tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan kepala otak. Tafsir dengan hawa nafsu. Itu tidak boleh. Sedangkan Nabi SAW sudah jelaskan bahawa sahabat Nabi yang masuk Islam bersama dengan 10 orang isteri. Nabi kata, mau ambil 4 orang yang kamu sayang, yang kamu suka nak teruskan dengan dia kehidupan berkeluarga, fafarik sairahun. Yang lebih lagi tinggal. Mana lebih daripada 4 tu tak boleh. Jadi tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan para ulama yang muktabar, bukan tafsir dengan otak dia, jadi pelik. Maka faman qala fil Quran bi ra'yihi faqad takallafa ma'ala ilma lahu bihi. Siapa dia pergi tafsir Quran, bercakap tentang Quran dengan otak dia saja, maka dia telah rempuh masuk dalam kawasan yang dia tidak ada kemampuan. Tak ada ilmu. Jadi maka kalau dia betul pun salah. Orang tafsir Quran yang tanpa ilmu, kalau betul pun salah, kalau salah memang salah. Jadi kita kata, itulah maka tadabbur Quran, iaitu kita setelah kita memahami makna ayat, setelah kita memahami makna ayat, maka ketika itulah kita mengambil isi daripada ayat ini untuk kehidupannya. Kita fikir tentang dia, bagaimana kita nak beramal dengan dia, bagaimanakah kita yang nak buat. Maka itulah yang dikatakan Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran itu lizikri, untuk menjadi ingatan untuk bacaan kita. Fahal min muddakir, ay fahal min mu'tabirin mutta'izin. Adakah tidak orang yang mengambil iktibar, orang yang ambil pengajaran daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca saja tanpa pengajaran, tanpa iktibar, maka kita rugi. Allahu Akbar. Itulah beza di antara tadabbur dan tafsir. Jangan masuk dalam kawasan orang, jangan masuk dalam pagar yang kita di luar daripada hak kita, hak kemampuan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam sudi yang akan datang, kita akan masuk dalam tajuk Samaratu Tadabburil Quran. Kesan, buah daripada tabar Quran dan faedah-faedahnya. InsyaAllah tuan-tuan tunggu dalam CD yang berikutnya. Dalam CD yang akan datang, bila ada peluang, kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.